Pembelajaran pada hari ini berobjektifkan murid-murid dapat menyebut pengertian alam barzakh serta dapat menyenaraikan golongan yang bebas daripada persoalan serta azab kubur. Baik, terdapat 5 alam yang akan dilalui oleh seseorang manusia. Iaitu yang pertamanya adalah alam roh, yang mana kita dalam bentuk roh yang belum masuk lagi dalam rahim ibu. Dan yang keduanya adalah alam rahim, yang mana bila kita berada dalam rahim ibu, sama ada yang kita bernama embrio pada waktu itu, dalam keadaan fetus ataupun dalam keadaan kita janin pada waktu itu. Dan alam yang ketiga, alam yang kita hidup sekarang, ini alam dunia. Dan kemudiannya kita akan berpindah antara alam dunia nak pergi ke alam akhirat. Selepas kematian kita akan pergi transit di alam kubur ataupun kita panggil sebagai alam barzakh. Dan yang kelimanya, selepas transit tu akan berlakunya kiamat dan kita akan masuk kepada alam akhirat. Di situlah adanya padang mahsyar, di situlah adanya mizan, adanya sirat, adanya syurga dan neraka. Okey. Ini bermakna alam barzakh ni alam yang keempat dalam 5 alam yang kita akan lalui. Dia berada di tengah-tengah antara alam dunia dan juga alam akhirat. Baik, apa itu alam barzakh? Alam barzakh ni adalah alam perpindahan antara alam dunia dan alam akhirat. Alam yang bermula selepas kita meninggal dunia sehinggalah berlakunya kiamat, baru kita akan masuk kepada alam akhirat. Di sinilah orang yang beriman dia akan mendapat nikmat awal sebelum nikmat syurga di alam akhirat. Begitu juga orang yang kufur, maka dia akan mendapat azab awal sebelum dia mendapat azab di dalam neraka. Di sinilah malaikat Munkar Nakir akan mai soal kita, mai tanya kita beberapa soalan yang kalau kita tidak dapat jawab, maka kita akan diazab. Azab itu berupa sebatan daripada malaikat itu sendiri yang kita tak dapat gambarkan. Kita tak pernah rasa di alam dunia ni azab sebegitu. Contoh lagi azab dia adalah seperti gigitan binatang berbisa, kalajengking, lipan dan sebagainya, ataupun gigitan ular yang besar yang tidak ada di alam dunia ini. Dan yang seterusnya seperti kuburnya disempitkan sehingga patah tulang rusuk, dihimpit oleh kubur itu sendiri, merupakan satu azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kubur itu berada dalam keadaan gelap gelita. Bayangkan kalau kita berada di rumah, blackout, gelap gelita, maka apa yang kita rasa? Ini kita duduk seorang-seorang di alam tersebut dalam keadaan gelap gelita, dalam keadaan sempit, dalam keadaan patah tulang rusuk, kesakitan. Jadi begitulah azab mula sebelum azab neraka di akhirat esok. Namun terdapat beberapa golongan mengikut pandangan ulama, ada yang kata 5, ada yang kata 6, ada yang kata 7 golongan yang bebas daripada azab kubur. Antaranya yang disebutkan mengikut pandangan ulama ada 5. Yang pertamanya adalah para rasul dan juga para nabi. Yang keduanya adalah para syuhada. Yang ketiganya sahabat yang dijanjikan syurga, sahabat Rasulullah yang dijanjikan syurga. Yang keempatnya kanak-kanak yang mati, meninggal dunia sebelum akhir balik. Yang kelimanya adalah mukmin yang mati pada malam ataupun hari Jumaat. Baik, kita tengok satu persatu golongan yang bebas dari persoalan dan azab kubur ini. Yang pertamanya adalah para rasul. Yang mana kita tahu, kita belajar tentang 25 rasul. Itu 25 rasul yang ada dalam Quran, yang disebutkan dalam Quran. Selain daripada yang disebutkan dalam Quran tanpa disebutkan namanya. Contohnya Nabi Khidir dan juga Nabi Daniel. Yang disebutkan dalam Quran tu bermula pada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ada 25 orang. Tapi kalau mengikut pandangan ulama, sebenarnya Rasul ada 313. Ada pandangan kata bukan 313, wallahu alam.
Bilangan sebenar tu kita tak dapat pastikan. Tapi ada ulama kata ada 313 rasul dan ada 124,000 bilangan para nabi. Wallahu a'lam. Yang kedua, para syuhada juga termasuk dalam golongan yang akan dibebaskan daripada persoalan mungkar nakir dan juga bebaslah daripada azab kubur. Para syuhada. Syuhada ni terbahagi pada dua. Yang pertamanya syuhada dunia akhirat, iaitu orang yang berjihad jalan Allah, mati dalam peperangan, mati sebagai mujahidin fi sabilillah. Maka mereka ni termasuk dalam golongan para syuhada. Dan yang keduanya syahid akhirat. Okey. Para syuhada yang dikira syahid akhirat ni contohnya mengikut pandangan ulama adalah yang mati bersalin, contohnya yang mati dalam kebakaran, ada yang mati dalam mati lemas, mati kerana kesakitan dalam perut, barah dalam perut, dan yang lain-lain adalah seperti mati dalam belajar, mati dalam perjalanan nak belajar, mati dalam keadaan masih belajar, dan banyak lagi. Golongan yang ketiga yang dikatakan bebas daripada persoalan kubur adalah golongan para sahabat Nabi SAW yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli syurga. Ada ramai sebenarnya yang disebutkan dalam hadis berasingan. Contohnya Akasyah, contohnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Contohnya Fatimah, anak perempuan Nabi Muhammad SAW. Contoh lagi macam Bilal bin Rabah dan juga Sabit bin Qais. Tetapi ada 10 orang yang special, yang istimewa, yang mana Nabi sebut dalam satu hadis. Abu Bakrin fi jannah, Umarin fi jannah. Yang ni special, ada 10 orang. Siapakah dia? Yang pertamanya adalah Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ni memang dalam ahli sunnah wal jamaah pun berpandangan inilah sahabat yang pertama dan yang kedua paling utama bagi Nabi Muhammad SAW. Manakala yang ketiganya Sayyidina Osman dan juga yang keempat Sayyidina Ali. Yang mana ahli sunnah wal jamaah dia ada khilaf yang manakah lebih utama antara Sayyidina Osman dengan Sayyidina Ali. Kalau yang tadi, yang pertama yang kedua tak ada khilaf. Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat paling utama. Sahabat yang kedua paling utama adalah Sayyidina Umar. Yang ketiga dan yang keempat ada khilaf. Siapakah yang lebih utama? Sayyidina Osman ataupun Sayyidina Ali. Yang mana keempat-empat ini adalah Khulafa' Rashidin, khalifah yang telah menggantikan Nabi. Dan yang kelimanya sahabat yang dijanjikan syurga adalah Talhah bin Ubaidillah. Dan yang keenamnya Zubair bin Al-Awwam. Mereka berdua adalah antara as-sabiqun al-awwalun, golongan yang awal masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq. Baik, yang mana mereka masa berumur 15 tahun. Mereka masuk. Talhah bin Ubaidillah ni adalah pakar pemain pedang, yang mana dia adalah antara orang yang menjadi benteng ketika Nabi Muhammad SAW diserang dalam peperangan Uhud. Manakala Zubair bin Al-Awwam ni adalah suami kepada Asma binti Abu Bakar, menantu Sayyidina Abu Bakar. Dia adalah digelar Hawari, pembantu Nabi Muhammad SAW yang di dalam peperangan Uhud. Dia juga adalah wira dalam peperangan Yarmouk dan juga peperangan Qadisiyah, yang mungkin kalau ada masa kita akan bincangkan selepas ini. Yang ketujuhnya adalah Abdurrahman bin Auf, seorang dermawan, seorang businessman yang berjaya. Yang ke-8nya, sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi Muhammad SAW adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang pakar pemanah, yang didoakan oleh Rasulullah SAW tentang panahannya. Maka dia boleh dengan satu anak panah boleh membunuh lebih daripada seorang lawan. Dan dia adalah ikon bagi pemanah-pemanah tradisional kita lah di negara kita ni. Ikon pemanah.
Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kesembilan adalah Sa'id bin Zaid. Kita jarang dengar cerita tentang Sa'id bin Zaid. Yang paling popularnya adalah tentang kemasukan keislaman Saidina Umar Al-Khattab, yang mana Sa'id bin Zaid ni adalah adik ipar Saidina Umar. Apabila Saidina Umar yang pada ketika itu belum memeluk Islam, dia dengar Fatimah binti Al-Khattab ni, adik dia masuk Islam, maka Saidina Umar ni marah, pergi ke rumah adiknya, dan di situlah ada adiknya Fatimah dan juga Sa'id bin Zaid ni. Berlakulah dialog dan sebagainya, sehinggalah Saidina Umar membacakan surah Taha dan kemudiannya masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ke-10-nya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang menjadi governor Islam pada waktu Saidina Umar menjadi khalifah, menjadi governor, dan juga dia adalah yang membuka kota Baitul Maqdis. Dia juga dikatakan adalah calon bagi Saidina Umar untuk menggantikannya sebagai khalifah. Namun Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ni meninggal dunia sebelum Khalifah Umar meninggal dunia. Meninggal dunia ketika menjadi governor, yang mana pada waktu itu wilayahnya telah diserang dengan penyakit wabak taun. Golongan yang keempat yang bebas daripada persoalan dan juga azab kubur ni adalah mereka yang kanak-kanak yang mati sebelum akhir balik. Baik. Yang meninggal sebelum akhir balik ni, dia tak kira sama ada dia adalah lahir tu daripada keluarga yang memang dah Islam, ataupun mereka yang lahir daripada keluarga yang bukan Islam. Sebab kanak-kanak ni, bayi ni dia wulida alal fitrah, dia dilahirkan dalam fitrah, maka dia suci bersih lagi sebelum dia akhir balik, sebelum dia ditaklifkan dengan dosa dan pahala ketika akhir balik. Maka bila dia meninggal sebelum akhir balik, maka dia bersih, masuk dalam keadaan bersih ke alam barzakh, maka dia akan bebas daripada persoalan azab, persoalan dan juga azab kubur itu sendiri. Yang kelimanya adalah mukmin yang mati pada malam ataupun hari Jumaat. Yang ni, yang kafir tak termasuk, walaupun dia meninggal pada hari Jumaat, malam Jumaat dan sebagainya, tidak termasuk. Yang ni hanya orang-orang yang betul-betul beriman. Baik, itu saja perkongsian kita pada kali ini berkaitan dengan alam barzakh. Seterusnya kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya berkaitan dengan perkara-perkara sam'iat yang lain. Perkara sam'iat, perkara ghaib yang tidak dapat dilihat dengan mata, tidak dapat difikir dengan akal fikiran, tetapi kita tahu macam mana melalui Al-Quran. Allah sebut dalam Quran dan juga Nabi sebut dalam hadis. Maka kita akan pergi ke tajuk seterusnya insya-Allah selepas ini. Jangan lupa like dan subscribe. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.